Muar, apa lagi, Anak Jati Muar, Masjid Ubudiah Parit Limbung, geng Parit Samsu, dan khususnya amnya pada seluruh warga Malaysia, khususnya lah. Selamat pagi kepada semua. Pada pagi ini saya baru lepas brisk walk. Dapatlah hari ini 13,000 kaki 13,000 kaki, 9,000 ke 12,000 kaki jalan. Pusing kalau besar rumah. Itulah yang kita larat, yang kita larat nak jalan. Jadi apapun aklus salim, saya selalu hashtag aklus salim fil jismi salim. Akal yang sihat itu berasal daripada tubuh yang sihat. Mudah-mudahan kita berusaha lah. Lagipun pada COVID-19 ni lebih kepada imunisasi yang kuat, dan kita usaha dan akhirnya kita tawakal tu Allah. Lalu rakan-rakan semua, rasanya kalau benda ini bermanfaat, video streaming ini bermanfaat, silakan share dan like kepada rakan-rakan semua yang berada di mana sahaja, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat istinbat atau kita dapat asbab. Mudah-mudahan kita share benda yang baik, kita menjadi mungkin ada asbab kita masuk ke syurga Allah. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumaat Barakah, Sayyidul Ayyam ataupun Sayyidul Ayyam bagi orang Islam, penghulu pada hari-hari orang Islam. Kalau bulan tu penghulunya bulan Ramadan, Syahrul Ashhar. Tapi hari itu hari Jumaat. Setiap yaumul Jumaat fi kulli yaumul Jumaat. Setiap hari Jumaat, every Friday we are celebrate our method in ibadah, in worship, dalam ibadah kita, dari segi kita berdoa. Kalau dekat Johor khususnya memang malam Kliwon memang kita ngomong macam pula bacaan Yasin, tahlilnya apa ni kan. Sekarang tak boleh lah. Sekarang ni tahlil boleh kat negeri Johor, tapi jaga jarak lah, SOP jaga kita Hari ini saya simple, santai jugalah. Kita santai lah. Kita jangan terlalu skemakan orang pun boring kan, betul tak? Jadi hari ini saya nak ulang kaji atau mengaji lah kita tazkirah. Kita ambil satu ayat Al-Quran daripada Fadail Amal. Fadail Amal. Kalau dalam kitab dia, ini kitab dia, Fadail Amal. Kalau dalam bahasa Arabnya Fadail Amal. Kalau ni bahasa Melayu tulis Fazail. Contohnya Fadail, kelebihan amal, yang kebanyakannya digunakan oleh kumpulan ahli-ahli kumpulan tabligh kita di Johor, di Malaysia lah khususnya lah. Yang bagus, buku ni bagus, buku boleh kita baca di masjid apa semua. Okey, kita sedikit kita baca ayat Al-Quran lah. Kita ambil sedikit dia punya tazkirah ataupun apa kesimpulan kita dapat pada Al-Quran ini. Ayat ini daripada surah Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal ayat 2, boleh tuan-tuan berujuk lah. Surah Al-Anfal ayat 2. Saya baca sedikit dengan taranum nahwan, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Okey, maksudnya tuan-tuan, daripada Fadail Amal, daripada ayat surah Al-Anfal, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, itu hanyalah mereka yang apabila disebut Allah, yang kerana keagungannya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di dalam ayat-ayat berikut, setelah diterangkan sembahyang mereka dan lain-lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa darjat ketinggian dan di sisi Tuhannya, dan keampunan serta rezeki yang mulia. Sadaqallahul azim, benar kata-kata Tuhan yang Maha Agung. Okey, itu dia.
Ini dari surah Al-Anfal berkenaan tentang innamal mu'minuna alladzina dzikrullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini ni sifat-sifat orang beriman. Kalau yang sempurna imannya, iza dzikrullah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka gementarlah wajilat qulubuhum, hati-hati mereka akan gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Ini sifat-sifat orang beriman. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan semua, kita kena gentar dengan Allah Ta'ala. Allah sahaja kita takut. Jadi semalam saya ngeteh dengan geng-geng Muhammadiyah masjid, Encik Syafi ni, saya punya pengurusi masjid lah. Cerita lah, memang sekarang tengah viral ni, orang ketuk-ketuk pintu rumah, gegur kan. Yelah, saya pun tak belajar sifat-sifat sangat, tapi pada saya lah, apapun yang berlaku ialah kita gentar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa macam tak nak buka, takut orang kata nanti ada orang masuk, tak apa. Kalau kita mudah-mudahan kalau misalnya kita terkena begitu, ini benda contoh yang betul-betul telah berlaku kan. Itu minta saya tak jumpa lah, takut juga saya ni kan. Maka bila kalau berlaku begitu, tak payah buka lah, kita takut sangat. Kita azan daripada rumah ni, azan insya-Allah. Kita azan. Kenapa kita takut dengan Allah SWT? Allah sahaja yang mampu, yang ampuh untuk melawan semua sihir-sihir jin dan syaitan ini kan. Jadi perkara-perkara yang yalah, kita itu antara tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat ni memang benda-benda macam ini akan berleluasa lah kan. Jin akan keluar, sihir-sihir ini akan berleluasa. Orang kita suka kawan dengan jin, dengan syaitan tu dah orang kita lah, manusia lah, orang kita lah, ialah semualah manusia lah. Jadi ini antara tanda-tanda kecil di hari kiamat nanti. Maka orang lebih suka mengkaji ilmu berkawan dengan jin dan syaitan. Padahal patutnya dia kena hampir lebih aqaribullah, kena lebih hampir dengan Allah Ta'ala, kerana Allah sahaja yang maha agung, yang maha berkuasa. Memanglah dari segi akal, memanglah segi akal kita memanglah kalau tengok power kan, boleh buat macam ini, boleh buat macam ini dengan kuasa dengan tidak berfikiran akal, fitrahnya tak macam itu, tapi power kan. Tapi betulnya Allah yang memberikan itu kepoweran itu, kepoweran kan. Contoh kita belajar ngaji, kita berkhurafat punya syirik, kita berkawan ngaji ataupun syaitan ni memang tak baiklah kan. Kita kawan-kawan dia, kita tak tahu macam mana perjanjian, tiba-tiba dia bagi kita kelebihan begini kual apa pejadah semua kan. Tapi sebetulnya Allah juga yang bagi benda tu dengan keizinan Allah. Jadi kita dah bila kawan dengan jin, kita dah berkawan dengan orang bukan bangsa kita. Dengan syaitan lagilah dilaknat kan. Jin ni pun kadang-kadang bukan boleh tahan juga dunia jahatnya jin ni, walaupun jin Islam, setahu saya lah kan. Sebab dia tak macam manusia. Jin punya perangai, jin lah dia punya kawan dia. Manusia lah kawan-kawan dia kan. Jadi kita kawan dengan manusia pun kadang-kadang kita tak jaga lagi. Nak kawan dengan jin buat apa, tak payahlah tuan-tuan Jadi tuan-tuan, kita kena jauhkan perkara-perkara begini dalam kita punya komuniti, kerana benda-benda ini boleh menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena balik pada rakan-rakan kita yang tabligh ni. Tu ada viral kata, bila ketuk-ketuk pintu kan takut, tapi bila orang tabligh ketuk pintu rumah kita tak takut pula, sound balik. Kenapa datang ni saya time-time nak basuh pinggan ni, nak basuh kejap ada orang ketuk pintu. Sedap. Jadi sorry tuan-tuan. Rumah masak nasi Arab. Jadi saya rasa dia suka sendiri, kuah dia dah jadi. Hari ni makan nasi Arab pula. Puan Syuailah, memang sedap tuan-tuan Jadi kalau masak kat rumah ni, memang dia punya lazat tak tahan Rumah saya pula lagi masak, alhamdulillah kan. Jadi untunglah saya. Tu sebab tu saya banyak berjalan ni. Kalau tak jaga ni, memanglah jadi Pak Roy kan. Jadilah Pak Roy Sekejap tuan jadi dah Pak Roy. Jadi tadi dia buka pintu ketuk, so rasa nasi Arab jadi tak. Memang lazat kan tuan Jadi masaklah dengan kawan-kawan. Isteri ni kena disunahkan Rasulullah, memang kita kena masak bersama-sama dengan isteri. Walaupun tak tolong tengok pun tak apa. Tolong tengok tak apa. Tolong rasa pun okey, itu pun tolong juga kan. Jadi tuan-tuan puas sedap nasi Arab. Memang mari makan nasi Arab. Saya lawa angin je lah. Ini untuk makan keluarga saya lah kan. Dulu try dulu kan. Tapi takat ni rumah saya masak memang bukan nak puji, memang
Alhamdulillah, Allah beri rezeki isteri yang pandai masak. Itu syukur saya. Okey, sambung ke diri kita hari ini. Berkenaan tentang kita nak sebut nama Allah. Iza zukirallahu wajadat qulubuhum. Jika disebut orang-orang beriman ini, sempurna iman dia ni, jika disebut nama Allah dia takut. Saya pun kadang-kadang takut. Memang kena takut dah. Kita kena belajar takut. Kerana orang kita kadang-kadang tengoklah kita banyak tadi kan, tak takut dan Allah Ta'ala. Suka-suka nak kawan dengan jin, nak kaya cepat, pergi kawan dengan apa, pergi dekat kubur minta nombor pekong ke apa, nombor-nombor kan. Ya, sebetulnya bukan nombor itu yang bagi kaya, Allah yang bagi rezeki tu. Kena yakin. Bila ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kan. Sunnah Rasul tu lah kadang-kadang saya rasa umat akhir zaman ni dia sunnah yang simple-simple dia tak lakukan, maka keyakinan, keimanan tu saya kata dia, fitrah itu atau asas. Islam as-salatu imanuddin. Solat itu yang agama, itu dah kena jaga dulu. Batu Al-Quran kena jaga. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ceritalah, tuan-tuan saya tak pernah jumpa lah Abi Lu lah. Tuan-tuan cakap lah, berborak dengan Abi Lu. Zul Ijoy ini saya punya saudara. Saya punya saudara. Saya punya saudara. Zul Ijoy. Saya punya saudara. Sini. Anak saya ni nak nampak muka ni. Ni anak saya yang nombor 2 ni. Dia ligat sikit. Okey dulu. Okey. Ni namanya Anas Alami. Tengok muka, nampak? Nampak tak? Apa? Itu pakcik Zul Ijoy dia. Zul. Dia saudara tu. Saudara kita tengok. Okey. Tuan-tuan, ini anak saya. Jadi apa tadi cerita pasal kalau sebut nama Allah, beriman, kita kena takut tuan-tuan. Kita kena belajar takut dengan sifat Allah tu. Kalau kita jaga semayang, kalau kita cerita pasal Abi Lu kan, Abi Lu ni sebenarnya idola lah. Kalau saya kaya macam dia, memang nak buat macam dia lah kan. Mampu tak mampu je lah. Tapi tuan-tuan, kalau kita saya tak pernah jumpa Abi Lu, tapi saya rasa kalau kita yakin dengan rezeki Allah, macam inilah Abi Lu saya rasa. Kita yakin dengan apa yang kita buat, rezeki Allah tu mencua-cua. Yang Abi Lu, dia tolong orang lagi, Allah tambah. Kalau orang Cina kata, orang Cina ni, saya tak tahulah kawan-kawan Cina ramai saya tahulah tapi orang Cina ni sama je sifat dengan orang Islam sebetulnya. Dia ada feng shui. Kita ada punya amalan kita. Dia pun ada feng shui dia. Orang Cina kata, lebih banyak you bagi lagi banyak bagi you lagi Allah, dia Tuhan, you punya Tuhan saya bagi banyak lagi tau. Itu sebab tu Cina, orang-orang bangsa Cina ni dia lebih suka sedekah pada bangsa dia. Sama feng shui dia. Jadi orang kita pun sama. Orang kita pun kita yakin dengan sedekah. Itulah sedekah. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak Allah bagi. Sama je sebetulnya. Agama semua bagus, baik, tapi yang Allah kata agama yang paling sempurna ialah khairu Islam khairuddin. Islam itulah agama yang paling sempurna. Jadi kita respect each other, kita respect orang kita dan Muslim semua. Tak kisahlah. Yang penting you respect us, kita respect kau orang. Itu saja. You nak beramal dengan agama kamu, okay, go ahead. Tapi orang Islam kena respect dan kena tunjukkan jati diri dan adab sebagai Muslim yang sunnah Rasulullah tunjukkan. Seperti rakan kita dan Muslim tengok Abi Lu kan, masuk Islam tengok macam Firdaus Wang, bagus kan. Jadi kita kena jadi kita kena berpegang kukuh kepada agama Islam kita kerana Islam ini adalah syumul agama yang hebat, yang memang terbukti kehebatannya jadi sedap je mana ada saya. Okey, sambung tadi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatu imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka Allah akan meningkatkan keimanan orang itu, orang yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala. Rezeki pun Allah akan bagi limpah lagi banyak. Ini dalam surah Al-Anfal cerita ayat nombor 2. Alhamdulillah, awak sikit tau. Berdekat kan? Berbakat sikit masuk test nasi Arab apa? Tu kenyang saudara Zul Ijoy. Okey, geng. Ni Zul tolong share-sharekan like. Okey. Saya tak dapat apa pun. Cuma mungkin jadi asbab tuan-tuan dapat masuk syurga hari Jumaat ni kan. Apa perkara saya cakap ni bukan saya hebat sangat, tidak. Saya cakap ni supaya fadzakir inna zikratan fa'al mu'minin. Maka berilah peringatan. Inna zikratan fa'al mu'minin. Maka ingatan itu akan memberikan manfaat pada orang-orang. Fadzakir inna zikratan fa'al mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman ni dia terima peringatan, nasihat, kita terima. Tapi kalau orang yang beriman dia tak terima nasihat, itu masalah. Itu ini pun cerita pasal beriman ni. Jadi orang yang beriman, sifat-sifat dia takut bila sebut wa idza dzukirallah. Bila disebut nama Allah, bergentarlah hati-hati mereka. Maka itu sifat-sifat sempurna orang-orang yang beriman. Jadi kita kena takutlah dengan Allah. Bila Allahu Akbar,
Orang azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun lagi masjid. Kalau ada hal tak apa. Tapi kalau tak ada hal, better lah pergi semayang kat rumah apa. Yang penting semayang, better pergi masjid lah. Dah dapat 27 kali ganda. Kita nak dapatkan saham kita ni. Entah kita punya semayang ni tertima Allah Ta'ala ke tidak. Macam tu. Tuan-tuan itu adalah perkara-perkara yang kita kena jaga, tuan. Kalau kita tak jaga perkara begini, maka Allah nanti akan tanya kita di akhir akhirat. Takut tuan-tuan takut. Saya pun takut. Kerana saya pun tak tahu saya ni masuk syurga ke tidak. Jadi kita gunakanlah kesempatan hidup kita ini, apa yang kita ada, untuk kita curahkan khidmat kita kepada agama kita, bangsa kita, agama kita dan negara kita, tuan-tuan. Apa yang mampu lah, tuan-tuan. Yang penting agama tu jaga. Bangsa pun kena jaga, negara lagi jaga. Itu adalah sunnah juga. Ada syariat kita. Yang mana ketika mana kita bersolat, orang tak kacau. Kita nak semayang, orang tak kacau. Itu makanya kita punya sampai kita gitu, kita kena patuh pada ulul amr. Itu dia punya apa? Dia punya kan satu, dia punya key index dia, performance key index dia, KPI dia. Selagi mana kita nak solat, tak ada orang kacau. Ini solat nak kena suruh datang masjid. Selagi mana kita nak ibadah, tak ada orang kacau dekat Malaysia ni, maka kita kena patuh pada ulul amr. Itu kena faham, tuan-tuan. Jadi apa kadang kita tak bersyukur. Kadang tu orang kata, tak Ustaz Badli Syah kata, saya tengok video dia. Dia kata orang Arab sana, betulnya orang Malaysia, Jamil. Dia kata Malaysia ni subur. Malaysia ni subur, negara dia subur, orang-orang ni tak bersyukur. Orang patutnya Malaysia ni memang negara yang aman, damai, tanam apa semua jadi kejadian apa, memang ya Allah, kita nanti bersyukur. Kena banyak-banyak bertahmid Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita menetap di negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi apa lagi nak tanda kita nak bersyukur? Kita beribadah pada Allah, jadi hamba Allah yang hamba Allah yang taat. Ata'ullah wa ati rasul ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada ulil amr. Itu 3 perkara, tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit celoteh saya pada pagi ini memberikan sedikit suntikan kepada rakan-rakan semua supaya lebih bersemangat. Bersemangat ni saya rasa kena sukan. Kalau tak bersukan, saya ni kalau tak bersukan, ya Allah, lemau memang tahap dewa. Lemau macam tak ada semangat, macam tu kan. Dulu macam tu lah. Tapi bila kita bersukan, badan kita berpeluh, dapat jalan 10,000 kaki satu hari atau seminggu 3 kali kan. Dia punya curagas kan. Ni saya ni lagi ni nak bertugas ni. Tu. Kalau saya tak bersukan ni pagi ni, Allah masa nak bertugas kat masjid, Allah lemah je walaupun kita pahala tu. Sebab itulah zaman Rasulullah, zaman sahabat, dia marah betul kan. Tengok video kat YouTube kan. Bila sahabat Umar ke Sayyidina Abu Bakar tengok rakan dekat pasar ni gemuk, boroi Pak Roy. Bukan lagu Ku Genggam, itu lagu Azroy. Itu kurus. Ini Pak Roy yang Azroy, Pak Roy yang boroi. Tu Azroy Dia marah Sayyidina Abu Bakar ataupun masa lupa. Dia marah pada sahabat, kenapa kau gemuk sangat ni? Gemuk maksudnya boroi. Bila boroi, tuan-tuan, bila tengok, kalau kita boroi sangat, nak semayang payah tak, tuan? Tu payah, tuan-tuan. Pelonjau kan, payah kan. Kalau nak tahiyat akhir, payah. Nak tahiyat awal, payah. Betul tak, adik? Payah kan? Betul tak? Betul aja. Payah. Tapi cuba kita kurus, kan, perutnya tak boroi kan. Jadi saya pun dah Roy juga ni. Roy juga. Dan naik motor laki Azroy. Ku genggam. It's not right. It's not right. Jadi susah, tuan-tuan. Jadi sebab itulah Rasulullah suruh kita jaga kita punya makanan, kesihatan kita. Tak mampu nak solat, jagalah. Kita buatlah apa-apa. Tak mampu nak puasa, kita buatlah IF ke apa punya. Kita usahakan supaya badan kita ni sihat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Kan. Macam-macam kawan-kawan kita. Tengok macam abang saya, idola saya, Abang Bahrul Ulum, dulu kat Singapura. Tengok dia ada amalkan silat dan solat. Saya pun alhamdulillah setakat ini masih lagi mengamalkan untuk diri sendiri kan. Ada niat juga nak mengajar ni, tapi tak sempat lagi. Banyak ruang-ruang tu masih lagi Allah belum bagi ruang untuk kita mengajar lagi. Tak sempat lagi kerana banyak kita tanggungjawab kita. Jadi tuan-tuan, kita nasihat tuan-tuan supaya kita nak beribadah ni mudah. Itu sebabnya kan kena jogging. Tengok macam-macam dekat kat mall kat Tanjung Mas tu, Tanjung Ketapang. Tengok Amoy best tapi jangan tengok sangat lah kan. Tak elok pula. Apa nyonya-nyonya, apa nyonya-nyonya, anti-anti yang sing saya jumpa itu dengan rumah saya jalan, badan slim, dia pun jalan pace laju tu. Bukan pace 11, 12, 13.
Saya pace baru dah 10. Dia pace 9 saya rasa 98, 98, 987. Jalan kaki. Badan apa? Memang fit, tengok fit. Bukan tengok ramping dia tapi fit dia tu. Jadi tuan-tuan, kesihatan ni amat tuan-tuan. Saya pun tak tahu ni. Saya punya kesihatan, tapi kesihatan juga ni amat. Datang 5 sebelum 5 yang lain. Jadi jagalah tu. Sebelum datang sakit kita ni, sediakan payung sebelum hujan. Kalau dah hujan nanti bayar kan, dah basah badan kita. Jadi tu Okey, saya rasa itu sajalah untuk hari ni ya. Kalau kita curti panjang-panjang pun tak masuk sangat. Di sebelah West City, orang Jawa kata saya West City. Jangan buahnya nanti tak masuk. Yang enggak masuk. Itu jauh campur Indon. Okey, jumpa lagi lah tuan-tuan saya akhirilah. Selamatlah sembahyang Jumaat, jaga SOP. Boleh pergi sembahyang kalau pergi Johor lah kamu, maksudnya boleh sembahyang Jumaat tapi jaga SOP. Pastikan tulis nama ataupun scan dan masuk scan barcode sejahtera tuan-tuan, untuk senang kita detect lah pada kontak. Dan kalau tak sakat semua batuk, tak payahlah pergi masjid, tolonglah kan. Kadang-kadang kita pergi masjid, orang tak faham. Ada simptom batuk sikit, tak payah pergi masjid. Walaupun awak tu bukan positif, sebab itu simptom. Ada simptom tak payah pergi. Kalau biasa tolonglah, ada simptom duduk rumah, jangan syariatkan solat kat rumah sembahyang zuhur sahaja. Janganlah kita merosakkan kawan-kawan kita yang lain, jemaah kita yang lain, disebabkan diri kita selfish pentingkan diri sendiri. Okey, SOP jaga kita, hashtag kita jaga kita lagi insya-Allah. Hashtag Jumaah Barakah, hashtag solat Jumaah Warrior. Saya dah subuh Warrior, subuh baru supaya nak bangun. Kan. Okay. Apa lagi, jumpa lagi. Ila liqa wa ma'assalamah. Saya minta maaf jika kata-kata selama saya bertazkiyah tadi ada sedikit kesilapan dari segi tutur kata, bahasa, kerana Allah SWT yang terbaik, dan dari diri saya ini adalah insan yang hina, yang cela. Allah saja yang hebat. Maka diri saya lah cela. Kalau ada kesilapan, tolong PM saya, WhatsApp saya, YouTube saya, boleh share semua, detect, like, subscribe kalau benda ni bermanfaat. Saya pun tak ada apa-apa pun, bukan nak kejar subscribe, tak ada nak kejar langsung. Tuan-tuan, masa saya subscribe saya pun berapa je pun. Kalau nak kerja dah beribu kan. Kita nak biarkan melekat lah. Kalau saya tak pandang umur, YouTube sini melekat lah dalam situ, dalam Facebook saya sebagai saham saya untuk saya masuk syurga Allah. Itu saja. Kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifar dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء مع السلامة. باي. جنب اليوم.